itu, setengah daripada mereka itu, ulama salaf. Ini cerita berkaitan apa? Berkaitan khusyuknya salafus soleh dalam sembahyang. Khusyuknya para ulama salaf dalam sembahyang mereka. Dan adalah setengah daripada mereka itu berkata ia bagi ahlinya dan anaknya, apabila masuk aku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu, yakni daripada mengangkatkan akan suara dan menghinga-binga, maka aku bahawasanya tiada tahu aku dengan dia. Ini sebahagian daripada ulama-ulama, orang-orang soleh zaman dulu. Dia kata kepada anak bini dia, dia kata apa? Dia kata, kalau aku masuk sembahyang, mu nak buat benda, buatlah apa yang kamu nak buat bising ke, nak ingat-ingat ke, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab aku bila masuk sembahyang, aku tak tahu benda yang berlaku luar daripada sembahyang. Siapa gitu sekali lah. Makna apa? Mereka ketika dalam sembahyang tu, mereka dah tidak putus hubungan dengan dunia luar ni. Putus hubungan dengan perkara-perkara lain ni. Siapa gitu sekali mereka kata, apabila masukku kepada sembahyang, maka perbuat olehmu barang yang betapa kehendakmu. Buat ikutmu nak lah. Yakni daripada mengangkatkan suara, nak kuat, nak bising bangun ke, hingga bingung, maka aku bahawasanya tiada tahu aku dengan dia. Aku tak tahu. Kerana khusyuk dan juga dia dah hilang penumpuan. Penumpuannya hanya kepada sembahyang. Hilang segala perkara selain daripada sembahyang. Dan adalah setengah daripada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sembahyang ia di dalam kebun, pohon tamar baginya, maka terbang burung daripada satu pohon kayu kepada satunya, dan jadilah ia menilik kepadanya, maka melalaikan dia daripada sembahyangnya. Maka tatkala ketahui akan dirinya lalai, sukarlah ia atasnya, maka jadikan kebunnya sekalian sabilillah, kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya. Ni cerita lain pula ni. Dia kata juga ada diceritakan daripada sebahagian ni, daripada sebahagian sahabat lah. Dia kata ini sahabat ni siapa ni? Yang sahabat yang dimaksudkan ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata Abu Talhah. Ni Abu Talhah ni, sahabat yang disebut ni. Dia kata dan setengah daripada sahabat, cerita ni berkaitan dengan Abu Talhah. Dia kata dia sembahyang ia dalam kebunnya. Dia sembahyang dalam kebun. Anna Abu Talhah salla fi ha'itin wa fihi syajarun fa'ajabahu dabsiyun tara fi syajari yaltamisu makhraja fa'atba'ahu basarahu sa'atan thumma lam yudrik kam salla fadhakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu min al-fitnah thumma qala ya Rasulullah huwa sadaqatun. Jadi Abu Talhah ni dia masuk sembahyang dalam kebun. Mayang dalam kebun, tiba-tiba sembahyang ia dalam kebun, pohon tamar baginya, maka terbang burung daripada satu pohon pada pohon kayu kepada satunya. Jadi tiba-tiba dengan sembahyang tu nampak burung terbang daripada satu pokok. Dan jadilah ia menilik kepadanya. Bila gitu dia tengok burung tu.
Dia tengok burung tu. Maka melalaikan dia daripada sembahyangnya sehingga dia lalai, terlupa dalam sembahyang. Nampak? Terlupa dalam sembahyang sebab Khalid tengok kepada burung dia tu, tengok pada burung yang terbang dalam kebunnya, maka tatkala ketahui ia akan dirinya lalai, tiba-tiba dia pun lepas sembahyang sedar, aku sembahyang ni lalai. Sukarlah ia atasnya, jadi benda itu menyebabkan dia susah hati. Dia tanya Rasulullah, dia pergi jumpa Rasulullah, maka dia pun kata, ya Rasulullah, huwa sadaqatun fada'hu haitsu syi'ta. Dia kata, ini kebun aku ni aku jadikan sedekah. Mu buatlah apa yang kamu nak buat. Mu berilah pada siapa yang nak. Sedekahlah pada siapa yang nak hasil itu. Maka jadikan kebunnya sekalian sabilillah. Dia kebun dia wakaf. Dia wakaf kebun dia nak ambil lah. Okey. Baik. Suara tak dengar lagi ni. Begitu kita kena wakaf biasa ni lah. Okey. Bila begitu, tengok siapa menyebabkan lalai sehingga akhirnya mereka para sahabat ni, Abu Talha ni sedekahkan kebun dia fi sabilillah. Kemudian demikian lagi kelakuan salaf yang saleh, salafus saleh. Demikian lagi kelakuan salafus saleh, mengetahui mereka itu akan kebesaran pada sembahyang dan amat ketinggian tempatnya pada Allah. Amat ketinggian tempatnya pada Allah. Sembahyang ni satu ibadat yang tepat tinggi, kedudukan yang paling tinggi, satu-satunya ibadat yang mana Nabi terima secara secara langsung daripada Allah. Ni sebenarnya dengan Isra' Mi'raj ni kan. Ibadat yang lain Allah Ta'ala wahyukan melalui malaikat Jibril. Dalam Al-Quran turun wahyu berkaitan puasa, berkaitan zakat. Ibadat sembahyang ni Allah Ta'ala langsung wajibkan dan berikan kepada Nabi SAW sendiri. Tanpa ada wasitah, tanpa ada perantara, hubungan langsung, silah daripada Nabi kepada Allah Ta'ala, terima terus daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amat ketinggian tempatnya pada Allah dan pada Rasulnya. Kata setengah ulama, telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Pada tiap-tiap saf 70,000. 70,000. Jadi ini juga diriwayatkan daripada riwayat-riwayat yang datang berkaitan ni. Dia kata apa? Bahawa Allah Ta'ala bahagikan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Amalan-amalan sembahyang ni Tuhan bagi. Hak ni berdiri saja. Hak ni rokok saja. Apa? Jadi ada amalan-amalan malaikat yang mana buat amalan satu amalan je. Sujud sepanjang-panjang ni. Rokok sepanjang ni. Jadi dalam sembahyang ni Tuhan receh perbuatan amalan ibadat malaikat tu himpun dalam sembahyang. Tuhan himpun dalam sembahyang. Dibahagikan akan segala amal sembahyang atas 40 saf daripada malaikat. Pada tiap-tiap saf 70,000. Setiap saf tu mempunyai 70,000 malaikat. 10 daripadanya berdiri, tiada rokok, dan 10 rokok tiada sujud. Jadi 10,000 tadi tu, 10,000 tu berdiri saja. Ibadatnya dengan berdiri. Berdiri ni hormat tak? Kalau orang bagi diri juga. Untuk memeriksa perbarisan berdiri. Jadi malaikat ada yang tugas dia ibadat dengan cara berdiri. Dan tiada rokok.
Dok rokok. Dan 10 ribu pula rokok saja. Tiada sujud. Dan 10 sujud, tiada angkat kepalanya. 10,000 pula sujud saja, dah angkat kepala. Dan 10 duduk, tiada berdiri. 10,000 orang lain tu sujud saja, duduk saja, tak berdiri. Dan dihimpun akan sekalian amal mereka itu bagi hamba-Nya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya. Jadi ibadat-ibadat malaikat yang malaikat buat ni Tuhan himpun dalam sembahyang. Maka tilik olehmu akan besar pemberian Allah. Bila begitu, sayugia kita kena tengok, kena perhati. Tilik olehmu akan besar pemberian Allah. Allah Ta'ala beri anugerah besar ibadat sembahyang. Dan kurnianya atas segala hamba-Nya yang mukmin. Dan pada riwayat Jabir dan Muaz radhiyallahu taala anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit, melihat ia pada langit dunia akan malaikat berdiri selamanya, dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia, tiada rokok. Jadi ini juga data riwayat yang menceritakan Nabi bila malam Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala angkat Nabi, nampak pada langit dunia, langit pertama ni lah, malaikat ni berdiri sepanjang-panjang selama-lamanya. Allah Ta'ala jadikan zikir tertentu masa berdiri tu. Tiada rokok pas sudah. Dan pada langit yang kedua rokok selama-lamanya, tiada mereka itu mengangkat kepalanya. Langit kedua pula dilihat malaikat rokok tak angkat kepala sampai ke sudah. Dan pada langit yang ketiga sujud akan Allah, tiada mengangkatkan kepalanya melainkan ketika memberi salam Rasulullah SAW akan mereka itu. Kecuali Nabi beri salam. Masa Nabi beri salam baru angkat kepala. Angkat kepala sebab nak jawab salam. Nabi SAW. Lepas tu sujud balik lah. Maka diangkatkan kepalanya kerana menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka sujud pula selamanya. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Ni munasabah dia kata. Munasabahnya bila berlaku Nabi SAW naik ke langit tu, nampak sekumpulan malaikat sujud. Bila sujud, Nabi beri salam lah, Assalamualaikum. Dah Nabi beri salam, malaikat bangun untuk jawab salam. Lepas jawab salam, sujud balik. Sujud balik. Jadi dari kerana itu, kita dalam sembahyang ni 2 kali sujud. Sujud pertama, lepas tu bangun duduk atas 2 sujud, lepas tu sujud yang kedua. Dan pada langit yang keempat tasyahud mereka itu selama-lamanya. Langit keempat duduk tasyahud. Dan pada langit yang kelima mengucap tasbih dan berzikir mereka itu selama-lamanya. Langit kelima pula duduk tasbih dan berzikir selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ia salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka cita hati Rasulullah, cita hati makna bercita-cita, berkehendak hati Nabi ni, dan ingin bahawa ada jadikan baginya demikian segala ibadat malaikat. Jadi bila Nabi tengok, malaikat ni ada hak rokok, ada hak jenis sujud, ada hak jenis duduk, maka Nabi dalam hati dia terdetik, dia kata, molek ni, naklah makna ibadat bagi umatnya ini ada ibadat macam malaikat. Maka cita hati Nabi, hati Rasulullah, dan ingin bahawa ada jadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang di dalam langit itu baginya. Maka Nabi nak bahawa ibadat malaikat yang dalam langit itu ada bagi Nabi, ibadat Nabi juga.
dan bagi umatnya dan bagi umat Nabi. Maka telah mengetahui oleh Tuhannya yang Khallaqul Alim, Allah Ta'ala yang mencipta, yang maha pencipta, yang maha mengetahui. Tuhan tahu terdetik hati Nabi tu, cita hati Nabi tu Allah Ta'ala tahu. Akan cita Nabinya, cita makna apa yang terlintas, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Serta sudah diketahui pada azali. Tuhan baru tahu ke? Ada, Tuhan tahu dah. Nak ceritanya bahawa bersepena Nabi tu terdetik, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terdetik. Tahu Tuhan tu bukan baru tahu. Tahu itu sejak azali lagi. Tapi bila berlakunya ketika itu, maka Allah tahu juga. Nampak? Bukan makna Tuhan baru tahu, dulu dah tahu. Ini nak merujuk kepada akidah kita. Jadi tuan kita Syekh Daud ni buat peringatan lah. Dia kata Allah Ta'ala telah mengetahui oleh Tuhannya yang Khallaqul Alim akan cita Nabinya. Tuhan tahu masa Nabi terdetik, Tuhan tahu. Baru tahu ke? Tak. Serta sudah diketahui. Hakikatnya apa yang Tuhan tahu tu telah Tuhan tahu sejak azali lagi. Diketahui pada azalnya, dihimpunkan segala ibadat malaikat. Bila gitu, bila Tuhan tahu dan Tuhan Nabi SAW bercita-cita, maka dihimpunkan segala ibadat malaikat yang dalam 7 petala langit itu dalam 2 rakaat sembahyang, kerana memuliakan Nabinya. Jadi Allah Ta'ala pun himpunkan ibadat-ibadat malaikat ni dalam 2 rakaat sembahyang ni sebagai kemuliaan kepada Rasulullah dan umatnya. Kata Muaz dan Jabir, maka barang siapa berdiri di dalam sembahyang serta membesarkan dia dan ditunaikan segala rukunnya dan rokok dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit dan barang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Jadi dari kerana itu, lebihnya orang yang dapat solat dengan baik, ditunaikan rukun dengan sempurna, rokoknya, sujudnya, maka dapat pahala seumpama malaikat 7 petala langit dan segala isi-isi yang ada. Kemudian hendaklah ketahui hikmat ditentukan pada waktu yang 5 ini dan pada bilang-bilangan. Kata sekarang ni selesai situ, dia kata nak bincang pula tentang hikmat waktu-waktu sembahyang. Hikmat waktu sembahyang dan bilangan sembahyang tu 4, 3, 2. Jadi sekarang ni pengarang rahimahullah ta'ala dia cerita hikmat. Hikmat ni sebenarnya mari kita nak tengok kita sebagai hamba ni, hikmat ni nombor 2 sebenarnya. Yang pentingnya ialah kita taat kerana Tuhan suruh. Cuma setiap perbuatan dan suruhan Tuhan tu pasti ada hikmat dia. Jadi hikmat ini yang sebahagian ulama' dia cari-cari, dia cuba gali apa rahsia ibadat Tuhan fardukan kepada kita ni, dia tulis. Jadi hikmat ni kadang-kadang ialah Allah Ta'ala bukakan ilham. Kadang-kadang hikmat itu datang dalam syarak sendiri beritahu. Kadang-kadang istimbat daripada hukum-hukum yang Tuhan turun. Hikmat pengharaman arak, tu kita boleh tahu kan, supaya akal manusia ni terjaga. Hikmat diharamkan zina, supaya nak jaga nasab semuanya. Jadi hikmat ni asasnya seorang hamba patuh kerana Allah suruh. Tapi tidak dinafikan setiap daripada suruhan dan larangan Allah tu ada hikmat. Bila ada hikmat ni, kadang kita jadi semakin semangat, semakin gemar dan juga jadi semakin ta'zim, rasa besar ibadat dan rasa terima kasih anugerah hak Tuhan beri dengan hukum-hukum yang Tuhan turunkan tu. Tengok dia kata, kemudian hendaklah ketahui hikmat ditentukan pada waktu yang 5 ini.
Kenapa sembahyang subuh waktu subuh, zuhur waktu zuhur? Dan pada bilangan-bilangan katanya telah dikata setengah hukama. Hukama ni orang-orang bijak pandai lah. Hukama hakim. Ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan suatu nabi daripada anbiya Allah pada waktunya. Dia kata kenapa? Zuhur ni waktu dia gini, Asar ni waktu gini, Maghrib ni waktu gini. Dia kata kerana setiap daripada sembahyang tu ada penuh disembahyang oleh nabi, nabi-nabi terdahulu. Penuh disembahyang oleh nabi-nabi terdahulu. Tengok. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam AS. Hak mula-mula sembahyang subuh siapa? Nabi Adam. Bilanya? Tak kala keluar daripada syurga dan melihat ia akan zulmah. Zulmah ni kegelapan. Bila Tuhan turunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia, turun pada waktu malam, gelap gelita. Melihat ia akan zulmah dan takut ia akan sebagai takut yang sangat. Jadi kat syurga ni tak ada gelap. Syurga ni tak ada siang malam. Syurga ni cerah. Tapi cerah, panas dia tak terik. Panas yang di siang seakan cahaya yang diselubungi oleh pohon. Apa? Dia bukan tak ada malam, tak ada malam. Tak ada malam. Jadi dia cerah. Tapi cerah tak terik. Sebab apa? Diselubungi oleh pohon. Ada bayang. Maka Nabi Adam bila diturunkan ke dunia, turun malam pula. Tak pernah kenal dia. Tak pernah kenal malam. Maka takut yang amat sangat. Akan sebagai takut yang sangat. Maka tatkala subuh dan pecah fajar. Pecah fajar ni maknanya terbit fajar lah. Bila tiba-tiba subuh nampak cahaya dan terbit fajar, sembahyang ia 2 rakaat. Maka dia pun sembahyang 2 rakaat. Sebab apa? Sukalah. Boleh nampak. Kalau gelap ni susah nak jalan, tak tahu arah. Dah. Pulak-pulak tak pernah tepat, tak pernah kenal. Dunia ni tempat dia pernah kenal. Maka nak pergi mana tak boleh nak buat kerja lah. Bila nampak cahaya sikit, suka. Maka dia pun sembahyang 2 rakaat. Yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam. Rakaat pertama, 1 rakaat tu kerana bersyukur Allah Ta'ala lepaskan dia daripada gelap gelita. Dan rakaat yang keduanya syukur ia sebab kembali siang hari. Jadi yang kedua pula sebab mari siang. Dan itu sembahyang subuh. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim AS. Sembahyang zuhur pula orang yang pertama sembahyang ialah Nabi Ibrahim. Tak kala menyuruh Allah dengan menyembelih akan anaknya, kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan. Penebusan ni kibash. Mula-mula Allah Ta'ala suruh sembelih anak dia, Nabi Ismail. Tiba-tiba dah nak sembelih, Allah Ta'ala ganti dengan penebusan. Mula-mula kibash. Jadi bila digantikan dengan kibash, dan adalah seru itu ketika gelincir matahari. Mana? Seruan ataupun arahan untuk ganti tu, Tuhan suruh sembelih kibash. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan, tebuskan Ismail itu dengan tebusan yang besar, kibah. Kibah yang besar. Bila itu berlaku? Ketika gelincir matahari. Sebab tu orang melih kan. Tak lepas ada tu apa nama ni? Waktunya, waktu sembelihan lepas pada naik matahari kan. Sampailah ke malam makruh lah. Tak. Jadi dalam proses itu tunggu akhir turunlah Allah Ta'ala suruh sembelih ganti dengan kibash.
pada gelincir matahari, maka sembahyang ia 4 rakaat. Jadi Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat. Yang pertama syukur bagi menebusnya. Yang pertama syukur sebab Tuhan tebus, tak perlu sembelih anak. Dan yang kedua bagi membukakan duka cita anaknya. Yang kedua kerana nak membukakan, menghilangkan duka cita anak dia. Dan yang ketiga bagi menuntut keredaan Allah daripadanya. Yang ketiga kerana nak minta Tuhan redha. Dan yang keempat kerana keadaannya sebab diberi penebus yang amat besar. Yang empat kerana Allah Ta'ala beri tebusan yang besar. Seperti firman Allah Ta'ala, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus akan Sulaiman itu dengan sembelihan yang besar. Anak-anak Ismail. Dan kami tebus akan Ismail dengan sembelihan kibas yang amat besar, iaitu kibas yang bawa turun daripada syurga. Jadi cerita kibas ni pula kibas yang diternak dan dibela dalam syurga. Kibas mana se? Kibas yang dijadikan korban oleh Habil. Dulu kan, masa mula-mula kan Nabi Adam suruh Qabil dan Habil. Masing-masing, kalau sekarang ni beri zakat lah. Keluarkan harta yang mereka kerja, usaha mereka tu, beri untuk sebagai zakat lah. Tapi tak ada masa, tak ada orang. Macam mana? Masing-masing bawa harta yang mereka usahakan tu, letak tempat tinggi, tunggu api daripada langit turun sambung. Itu makna Allah Ta'ala telah menerima pemberian ataupun sedekah dan juga apa yang mereka usahakan. Jadi dengan cara turun api daripada langit. Jadi Qabil ni petani, dia bawa hasil-hasil tanaman hak tak molek, hak kena bahan di hujang, ada gana hak bahan di hujang. Jadi buat apa dia kata kat gini, bukan boleh makan pun. Mari api sambung. Habil pula dia peternak. Jadi dia keluarkan kibas yang paling besar, paling molek untuk dijadikan sebagai dia punya zakat, pembersihan hartanya. Jadi Allah Ta'ala terima kibas ni, ambil, dan kibas ini yang diletak dalam syurga, dan akhirnya ni diganti pada Nabi Ismail sebagai sembelihan. Okay. Iaitu kibas Habil. Ni ada. Iaitu kibas Habil. Selesai sembahyang zuhur. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar itu Nabi Yunus alaihi salam. Ketika keluar akan dia Allah, bila Tuhan keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Nabi Yunus kan, maklum dah kisah dia bila dia lah tinggal kaum dia, kerana kaum dia dah tak beriman, naik kapal. Kapal tiba-tiba laut bergelora. Bila bergelora, orang kata ni gelora ni ada sia ni. Ada orang sia dalam kapal kita ni. Akhirnya cabut undi. Cabut undi 3 kali cabut kena kepada Yunus belaka. Maka redalah Yunus, reda dibuang daripada kapal. Akhirnya mari ikan telan dia. Jadi duduklah dia dalam perut ikan Nun, munajat pada Allah Ta'ala, Tuhan terima. Akhirnya dimutahkan keluar di tepi pantai. Bila itu? Dia kata, keluarkan dia Allah daripada perut ikan Nun seperti anak burung yang ketiadaan berbulu baginya. Anak burung tak ada bulu kan? Dah duduk dalam perut ikan. Perut ikan ni asidnya semuanya. Jadi badan dia tu nak kena adaptasi semula tu dengan situasi keadaan luar ni, ambil masa. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Sebab tu Allah Ta'ala kata kami tumbuhkan pokok labu. Pokok labu. Dengan pokok labu makan ni jadi sembuh kulit. Nampak? Jadi sembuh balik kulit dia itu dengan sebab lama duduk dalam perut ikan. Okey. Dia kata keluar seperti anak burung yang tiada berbulu baginya, dan ia di dalam 4 kelam.
Duduk fi zulumat 4 kelam. Kalau dalam Quran sebut fi zulumatin salah, dalam kegelapan yang 3, sini 4 ada tambah lagi lah. Apa dia? Kelam pertama, kelam zulmah, kesalahan. Itu dikira tu. Kesalahan. Yang dia buat salah, patutnya dia tidak tinggal kaum dia. Dia minta izin Tuhan dulu, tapi tidak. Kaum dia tak dengar, dia pun tinggal. Dan kedua, kelam airnya. Kedua, kelam air laut. Dan ketiga, kelam malam. Dan keempat, kelam perut ikan. Jadi dalam Quran sebut Nabi Yunus ni duduk fi zulumatin salah, dalam gelap, 3 gelap. Pertama, gelap duduk dalam perut ikan. Yang kedua, gelap duduk dalam air, laut dalam. Yang ketiga, gelap pada waktu malam. Jadi tak bilang lah gelap kerana kesalahan tu, tak bilang lah. Jadi 3 kegelapan tu yang diselubungi ataupun yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Bila keluar pada waktu asar, maka sembahyang ia 4 rakaat, syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmah. 4 kalau ikut TV tambah lagi tadi. Maknanya pengampunan, minta ampun tu. Jadi dia pun 4 rakaat sembahyang, 1 rakaat itu minta supaya dihilangkan syukur terhadap Allah Ta'ala, angkat 4 kegelapan itu, 4 zulmah itu. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ni kita baca je lah hikayat ni. Kadang-kadang datang dalam riwayat yang tidak kuat pun ada. Cuma cerita ini sekadar untuk kita dapat hikmah bagaimana sembahyang ni kedudukannya besar dalam agama kita, dan ada berkaitan dengan ibadat-ibadat para nabi yang sebelum ini. Jadi tak akik kepala ni cerita. Sebelum ni hukum akam, kena teliti sikit ni cerita ni untuk kita rasa hebat Allah Ta'ala beri ibadat sembahyang kepada kita. Allah Ta'ala a'lam. Ada soalan? Okey. Sembahyang dia mayang lewat garis. Ukurnya boleh pertama dia ada 2 masalah. Pertamanya, berdosa tak berdosa lewat tu. Berdosa tak berdosa tengok sebab. Apa sebab dia lewat sembahyang maghrib? Kalau sembahyang maghrib lewat tu kerana ada sebab yang dibenarkan syarak. Contoh apa? Contoh sebab apa lewat dia? Contoh dia lewat minoritas jalan tu. Makna dia sibuk lah, kata sibuk yang tak boleh elok. Tak ada jumpa, tak ada tempat nak sembahyang, pakaian ke air tak ada lah. Bukan kerana sengaja, kerana ada sebab yang dibenarkan syarak, maka dia melewatkan tu tidak berdosa. Tak berdosa. Okay? Satu. Tapi kalau dia sengaja lewat dalam keadaan ni mampu sembahyang pada dalam waktu, semua sembahyang mesti ada dalam waktu, dia mampu selesaikan sembahyang dalam waktu maghrib lagi, maka tak berdosa. Ketika itu tiba-tiba dia lewat tanpa sebab, dia melewatkan, ketika itu dosa. Yang ni kalau dia ada sebab yang mana tidak dapat dielokkan, sebab syar'i yang syarak terima, maka dia melewatkan tu tidak berdosa. Okey. Kemudian sembahyang dia jadi apa? Andai kata kalau dah selesai 1 rakaat dalam waktu, maknanya sempurna rakaat 1 rakaat, naik rakaat kedua dah, maka sembahyang itu dipanggil sembahyang adaan. Sembahyang adaan, bukan sembahyang qada. Kalau sedang serakaat dalam waktu, rakaat kedua bangun tu habis, orang bang isyak, maka sembahyang tu dipanggil sembahyang adaan, tunai lah. Andai kata tak sepat, mana contohnya rokok ataupun sujud, tiba-tiba orang bang, maka sembahyang tu jadi qada, jadi sendiri, tak payah perlu sembahyang lain. Sembahyang tu jangan diberhenti
semayang baru pula. Aku berhenti kan. Orang apa berhenti? Dah berhenti benda tengah semayang. Berhenti tu salah pula, dosa pula tu. Buat membatalkan semayang. Jadi dia terus je semayang. Cuma semayang tu diiktiraf dan dianggap sebagai semayang qada sebab tidak cukup serakaat dalam waktu. Boleh? Itulah. Dari segi praktikal tak ada isu apa pun. Isu nama qada ke nama adat. Boleh? Ada ke soalan? Tak ada, insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.